So hari ni kita nak santai-santai dan kita nak membincangkan topik childhood, iaitu zaman kanak-kanak, pembentukan personality mereka lah. Okay? Bila kita bercerita tentang personality, okay, kita kena faham dulu apa maksud personality. Kan? Apa maksud personality tu kita kena faham dulu. Rata-rata dah kita ada bahasa yang mudah berkaitan personality ni, ataupun kita ada definisi yang berdasarkan kepada lebih akademik, which is kalau personality ni kalau orang kampung panggil macam perangai ataupun style seseorang tu, ataupun cara seseorang tu. Tapi kalau dalam dalam definisi secara ilmiahnya, kita mendefinisikan personality itu adalah satu karakter, form of character ataupun ciri-ciri seseorang yang merangkumi beberapa elemen, iaitu dari segi feeling, perasaan, kombinasi perasaan, kombinasi pemikiran dan kombinasi behavior. Selalunya pemikiran dia datang dengan feeling dan dia datang dengan behavior. Behavior ni dia banyak depends on what we feel and what we think. Apa yang kita rasa dan apa yang kita fikir. So kalau kita nak cerita tentang jenis-jenis trait personality, ataupun kita kata jenis-jenis type, jenis personality lah, dia banyak jenis. Ada yang 5 trait, ada yang ada 5, ada 8, bergantung kepada pengkaji-pengkaji ataupun pembina-pembina instrumen dalam kajian-kajian mereka lah. Tapi hari ni kita nak sedikit general. Kita tak nak fokus kepada inventory ataupun alat-alat ukur yang boleh menggambarkan ataupun menilai jenis type personality kita. Kita nak ambil dia secara general. Kalau tanya based on apa yang saya belajar, saya reading dan saya faham daripada kajian-kajian yang telah dibuat, personality kita ni boleh terbentuk dari awal lagi sebenarnya. Dia ada kajian-kajian yang banyaklah pengkaji buat, mengkaji antara dia ambil macam kembar kan, kembar, pasangan kembar ataupun kanak-kanak kembar, lahir-lahir je diasingkan. Maksudnya diasingkan duduk di environment yang berbeza. Dia lahir daripada ibu yang sama sebab kembar, berkongsi alam rahim, tapi selepas itu diasingkan. Kemudian dia orang melihat balik bagaimana personality dua adik-beradik yang kembar ini apabila dia membesar, adakah dia mempunyai persamaan atau totally berbeza. Nature ni lebih kepada more tu lebih kepada genetik kita, lebih kepada bila kita kata genetik tu keturunan lah. Okay? Bila kita kata nurture is based on environment ataupun didikan ataupun asuhan yang telah seorang kanak-kanak tu terima. So boleh tak kita kata dua-dua memainkan peranan? Kalau based on kajian tadi, memang terdapat, walaupun duduk berasingan, terdapat persamaan karakter antara dua adik-beradik kembar yang telah dipisahkan. So means maksudnya apa? Adanya faktor nature kat situ, dan selebihnya adalah faktor nurture ataupun environment, kita panggil environment. Memang kromosom kita, kalau kita cerita tentang genetik, kalau kita nak pergi lebih spesifik kepada genetik, gen kita tu, kromosom kita tu memang dia tak ada personality, dia tak ada karakter personality kat situ. Tetapi kita kena ingat, walaupun dia tidak ada, tapi alam rahim, pembesaran ketika di alam rahim, ramai juga parents yang
nowadays saya rasa ramai parents yang dah mula mengambil berat lah ketika dia mengandung. Tapi ada juga parents, mungkin parents yang tidak mempunyai pengetahuan ataupun tak ada pemahaman berkaitan dengan ketika mengandung. Sebenarnya itu adalah satu fasa yang dah pun bermula. Apabila manusia itu dah terbentuk walaupun masih di alam rahim, masih belum keluar ke dunia, sebenarnya kat situ dah pun terbentuk personality. Dia dah mula terbentuk sebenarnya, sama macam brain kita. Kita punya personality kita pun banyak peranan brain kita ataupun fungsi otak kita. Apabila otak kita makin berkembang, dan dia juga adalah salah satu faktor kepada pembentukan personality. So ketika dalam alam rahim, saya ada satu kajian based on temu bual ringkas. Bila kita lihat ketika emosi ibu, environment ibu, dan juga pemikiran ibu ketika mengandung memang akan memberi kesan kepada pembentukan personality. Mungkin dia baby keluar daripada perut tu, kita tak nampak lagi personality dia kat situ kan. Tapi later on dia terbentuk. Sebab remember, kalau kita belajar tentang brain, kita ada 3 layer of kita panggil kesedaran. Kita ada unconscious, subconscious dan juga conscious. Tiga perkara tadi. So alam rahim kita, kalau secara sekarang ni, kalau kita cuba recall pengalaman ataupun memory kita dalam alam rahim, kita boleh ingat ke tak boleh ingat? For sure kita tak boleh ingat. Tapi memory tu ada ke tidak? Memory tu ada. Ada dekat mana? Ada di bahagian unconscious, which is kita tak boleh nak recall. Tapi ketika kita dalam alam rahim tu, brain kita dah terbentuk kan. Bila brain kita dah terbentuk, ada part memory dalam brain kita, dia dah wujud. Jadi kita memang ada memory tersebut. Tetapi memory di dalam alam rahim kita tak boleh recall. Tapi dia ada dalam tubuh badan kita. Okey? Dan yang kedua tentang subconscious. Subconscious adalah pemikiran yang bila kita cuba ingat, kita ingat. Ataupun kita pergi mana-mana, balik kampung ke, parent kita bercerita ke, tiba-tiba kita macam boleh recall. Kita panggil subconscious, which is separa sedar. Memory yang kita boleh recall. Selalunya ketika kita berumur berapa kita boleh recall memory kita. Ada yang kata 3 tahun. Setakat sekarang saya ada dalam banyak-banyak pelajar ataupun audience, ceramah-ceramah saya banyak yang bagi antara 4-5 tahun dia boleh ingat. Bawah pada 3 tahun dah susah nak recall, dah tak ada memory, dah tak boleh ingat. Tapi sebenarnya ketika itu personality dah terbentuk ke belum? Dah. Dah. Saya kena tekankan sudah. Maksudnya dah ada faktor-faktor yang membentuk personality kita daripada umur kita dalam alam rahim sehinggalah sekarang dan akan datang. Itu kita kena faham betapa powerfulnya kita punya brain, dan part of it yang membentuk kita punya personality adalah fungsi brain tadi. Okey, walaupun kita kata kita boleh ingat, kita boleh masih ingat umur 4 tahun, umur 5 tahun, tapi adakah semua kita boleh ingat? Saya tak rasa semua. Kalau siapa-siapa boleh ingat semua, dahsyat lah. Ataupun parents nowadays bagus kan. Parent millennial ni dia buat Instagram anak dia daripada lahir, dia buat Facebook khas untuk anak dia. Itu semua membantu untuk anak-anak tu boleh, bila dia besar dia boleh recall dengan easy. Sebab memory ni lagi kerap kita tengok ataupun kita recall, dia boleh still aktif. Kalau tidak, kita boleh hilang ingatan. Lagi-lagi kalau banyak makan semut ataupun banyak sangat bersalin, orang kata urat putus kan. Ni tak ada kajian saintifik lah, tapi orang kata boleh menyebabkan kita hilang ingatan. Semua memory kita tak boleh ingat,
tapi memori kena rotan tu paling senang ingat. That's great contoh. Okay, contoh yang sangat bagus. Kenapa? Ada juga seorang tanya saya, kenapa minggu lepas saya tak boleh ingat, tapi peristiwa minggu lepas susah saya nak ingat, saya tak ingat. Tapi pengalaman saya masa saya umur 7 tahun saya ingat. Kemudian saya tanya dia, what kind of peristiwa yang you ingat tu? Dia kata kena tampar dengan cikgu. Kena tampar dengan cikgu. Means what? Maksudnya apa? Hanya peristiwa-peristiwa yang dia intense. Maksudnya impact dia tu dahsyat kepada diri kita dari segi emosi. So kita ada dua situasi yang mana kita akan ingat walaupun kecil. Adalah yang pertama, memory yang best sangat. Ada orang yang macam dia ingat lagi memory dia naik kereta api dengan ayah dia masa dia umur 4 tahun. Ataupun dia ingat lagi memory dia lompat parit. Lepas tu jatuh berkali-kali. Dia boleh ingat walaupun ketika tu dia 4 tahun. Kenapa memory tu sangat best? Yang kedua adalah memory yang sangat tak best. Seperti penderaan, ataupun kena marah di khalayak ramai, cikgu denda yang memalukan. Memory tu selalunya kekal. Sebab apa? Kita panggil dia macam Atia sebut, part of it adalah trauma. Bagi event-event yang tak best, kita panggil dia trauma lah. Sebab dia injured. Dia macam mencederakan brain kita. Dia mencederakan wave brain kita. Sebab tu kita ingat. Kesan dia kepada personality kita, bila memory kita ingat, pembentukan brain kita adalah sejajar dengan kita punya kehidupan sehari-harian. Itulah personality yang akan terbentuk. Begitulah itulah faktor-faktor yang boleh membentuk personality kita. Kita ada parents yang mengandung, masa mengandung dia mengalami perceraian contohnya, ataupun dia mengalami tekanan yang dahsyat kat tempat kerja, ataupun dia ada isu dengan mak mentua dia, ataupun dia ada isu dengan orang lain yang dia kalau setakat biasa-biasa mungkin dia impact dia, intense dia tak kuat. Tapi kalau berlaku lebih kerap, berulang-ulang, contohnya bergaduh dengan jiran, tapi setiap hari bergaduh dengan jiran tentang najis kucing ke, tentang kotor ke dan sebagainya. Ketika mengandung tapi berlaku berkali-kali dia mengganggu emosi kita, itu akan memberi impact kepada janin dalam perut kita. Kalau ketika kita mengandung itu, kita seorang yang, sebab tu orang kata siapa yang belajar, ketika sama belajar dan mengandung anak tu macam cerdik. Bukanlah sebab dia pun belajar juga dalam kuliah, tetapi environment. Sebab baby di dalam kandungan dia boleh mendengar, dia boleh dia berinteraksi dengan cara dia tersendiri. Kalau ketika itu ketika mengandung ibu banyak sangat stres, muka muncung, suka nangis ataupun ada depression, later on personality yang begitu akan terbentuk kepada anak tersebut sooner or later.